Assalamualaikum warahmatullahi. Para hadirin sekalian, kita dua hari lepas Yang Mak Datuk dan Datuk Seri Perdana Menteri telah mengisyarkan Parlimen dibubar dan akan diadakan pilihan raya baru. Amba sebut hari ini dalam kuliah ni supaya para hadirin semua sedar bahawa tidak semayang puasa yang kerja agama, tidak nikah kahwin yang pada kerja agama, politik dan mereka negeri juga perkara agama, tidak janggut ya sunnah Nabi, tidak berjubuh ya sunnah Nabi, bahkan mereka negeri cara Islam juga sunnah Nabi SAW, sama-sama sunnah. Cuma dengan sebab kita ditekan lebih kurang 100 tahun sejak daripada Mustafa Kemal Atatürk buat Islam di Turki, lepas tu berjangkit ke negeri-negeri Arab sampai ke negeri kita berjangkit juga, maka disebut-sebut agama lain, politik lain. Ini rancangan jahat yang dibuat oleh orang Eropah penjajah supaya dunia ni dikuasai oleh pokok dia, tidak dikuasai oleh Allah SWT. Sedangkan dunia ni Tuhan buat, manusia Allah Ta'ala buat, getah, balak, sawit, biji, mah, petrol, semua Allah Ta'ala buat berlaku. Apa yang manusia pandai-pandai nak kuasai tidak diberi kepada Tuhan punya, iaitu Allah Ta'ala kuasai. Jadi para hadirin semua, hari ini bawa kitab mudah bagi memudahkan Syumul Islam karangan Dr. Yusuf Qardawi Atallah. Kita minta panjang Tuhan panjang umur ya, Syumul Islam, Islam yang lengkap. Kita baca ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira ya ayyuhalladzina amanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Surah An-Nisa ayat 58 hingga 59. Makna dia innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha, Allah Ta'ala guna perkataan inna, sesungguhnya, oleh panggil sesungguhnya, indeed, sesungguhnya Allah memerintah kamu an tu'addul amanati ila ahliha, memerintah kamu supaya kamu serah amanah pada orang yang berkenaan. Satu, wa idza hakamtum bainan nasi, yang kedua, bila kamu membuat putusan, buat hukum atau bila manusia berbalah, an tahkumu bil adli, supaya kamu jalankan hukuman, keputusan dengan penuh adil. Dua, tiga, innallaha ni'ma ya'izukum bih, sesungguhnya Allah, aku sebagai Allah, ialah sebaik-baik penasihat yang memberi nasihat pada kamu semua. Yang keempat, innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah sangat dengar segala desat percakapan kamu, basir mengetahui. Berapa kali innallaha ya'murukum, satu, innallaha ni'ma ya'izukum bih, dua, innallaha kana sami'an basira, tiga. Dalam satu ayat diulang 3 kali Allah innallaha, supaya manusia sedar bahawa jangan main-main dengan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai semua orang mukmin. Dia tak kata ya ayyuhal arab, hai orang Arab. Dia tak kata ya ayyuhal Melayu, hai orang Melayu. Dia ya ayyuhalladzina amanu, hai orang mukmin.
Kalau dia dengar ni Arab mukmin, tidak Arab kafir, tidak Arab munafik, tidak Arab fasik. Kalau mendengar ni, kalau mendengar ni Melayu mukmin, tidak Melayu munafik, tidak Melayu kafir, tidak Melayu zalim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai segala orang mukmin, atii'u Allah, kamu semua kena taat pada Allah. Aku sebagai Allah murtaat. Yang kedua, atii'ur rasul, yang kedua kena taat pada Rasul. Yang ketiga, ulul amri minkum, daripada pemerintah daripada kamu. Mu kena wajib taat pada aku sebagai Allah, taat pada Rasul. Dan yang ketiga, pada pemerintah daripada kamu. Minkum, daripada kamu. Minkum tu dhamma kita panggil, dhamma jamak, khitab pada alladzina amanu, ya orang mukmin. Arab mukmin, Melayu mukmin, Cina muslim mukmin, Inggeris muslim mukmin. Mu kena taat pada aku sebagai Allah. Yang kedua, taat pada Rasul. Yang ketiganya, kepada pemerintah daripada kamu. Bukan pemerintah sebagai pemerintah dah, pemerintah daripada kamu. Minkum ay minal ladzina amanu, pemerintah yang mukmin. Hak kafir tak taat, hak munafik tak taat. 3, 4. Yang kelima, fa in tanaza'tum fi syai', oleh itu sekiranya kamu kalau timbul perbalahan fi syai'in, kalau puak-puakmu timbul balah fi syai'in, pada apa perkara saya, fi syai'in. Anak-anak kita mengaji bahasa Arab, dia panggil syai'in ni nakirah, umum, plural. Apa namanya, sebagai perkara bertimbul balah, masalah rumah tangga ke, masalah mengundi ke, masalah ekonomi ke, masalah apa saja masalah bila timbul balah, siapa dia yang melesar, farudduhu ila Allah wa Rasul, kamu kena tolak balik, kena tanya semula Allah, tanya semula Rasul. Tanya Allah maknanya Quran, buka Quran. Tanya Rasul maknanya buka hadis. Para hadirin semua, itu asas pengajian kita pagi ini. Jadi yang bersebut sekali lagi, iaitu bila parlimen dibabah dan dewan-dewan negeri juga turut dibabah. Dan semalam hamba menghadap tuanku, minta tetap tarikh babah itu tarikh kemarin. Maka kita akan mengundi kali yang kedua. Kita akan mengundi. Kita mengundi ini ibarat kita replanting. Kalau getah tua kita tebang, tanam semula. Sawit tua kita tebang, tanam semula. Ubi kayu tua, ubi stelo tua, apa lagi, kuah tua, kunyit tua, kita buat hak tua, tanam semula. Begitu juga pilihan raya di seluruh dunia sekarang ini dibuat untuk membentuk kerajaan. Ada setengah negeri 5 tahun sekali, ada setengah negeri boleh ada lebih 6 tahun. Bila habis tempoh yang pertama, kita panggil tua dah tu, maka kita nak tanam semula, nak pilihan raya semula. Betul-betul ibarat kita tanam kita semula. Bila tanam kita semula, kita pilih bakar molek. Berkayu pun cari berkayu molek. Kuah, cekur, jeringan, getah, semua orang pilih apa namanya, bakar molek. Bakar molek bakar hak tahan lama. Kutlah padi bakar molek. Lama tak lama ni, kalau kita sebagai orang Islam, biar kita tanam getah kalau boleh, tanam sawit boleh, dan tanam pemerintahan biar boleh sampai ke akhirat. Kerana hidup kita ni bukan setakat 5 tahun je. Hidup kita manusia ni bukan setakat 5 tahun. Sampai ke akhirat. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap manusia mesti mati. Sikit boleh kena rasa juga. Semua orang mesti mati. Orang sihat mati, orang sakit semua telah, budak kecil mati, orang tua pokok mati, tok bomo mati juga, tok bomo, tok miduk, tok bagai, dan doktor mati. Bila mati ni proses hidup. Bagaimana kita waktu kecil dulu di dalam perut mak, tubik dalam perut mak kita hidup juga. Dalam perut mak kita hidup 9 bulan hidup, tapi cara dalam perut mak, cahaya mentari tak ada, nasi tak ada, beras tak ada, oksigen tak ada, tapi hidup kita dalam cara dalam perut. Bila keluar atas muka bumi ni, bila beranak hidup juga. Dia berkandak pada beras, apa lagi, beras, nasi. Lelaki nak kat reti, nak kat lelaki, nak rumah, nak piti, nak apa lagi, nak sebelum. Bila mati
Bila mati pun kita hidup juga. Hidup dalam kubur tu hidup. Cuma kita tak kaji rasa lagi. Mula mati tak kaji rasa sekali, hamba tak kaji rasa lagi mati. Hidup dalam kubur, kita masuk dalam kubur hidup juga. Hidup cara dalam kubur. Hidup dalam kubur tak berkandak pada beras, tak berkandak pada nasi, tak berkandak rumah tangga, tak berkandak apa. Berkandak apa? Pahala. Ini perhatian semua. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap orang mesti mati dan kamu akan dibayar sepenuh. Akan tuwaffawna, akan diberi sepenuh susah payah kamu akhirat pula. Wa innama tuwaffawna ujurakum, kamu akan dibalas susah payahmu. Susah payah kamu sembahyang, aku bayar. Susah payah kamu tak sembahyang, aku bayar. Orang sembahyang berlaku malu aku masuk tidur dalam rumah. Itu satu kerja. Tutup kerja, tutup pintu, tutup radio, takut rebunyi. Usaha kita tak pergi sembahyang tu akan ada upah juga. Upah neraka tak panggil. Sebarang benda termasuk muni. Bila kita betul kerajaan, lepas pada muni ni kita betul kerajaan. Atas dunia tak ada hak tak ada kerajaan. Pergi ke Eropah, pergi utara, barat semua sekali, semua ada kerajaan berlaku. Kerajaan hak Nabi Muhammad bawa berbeza dengan kerajaan hak Lenin bawa. Lenin bawa apa namanya Mazit, apa Mao Zedong bawa, George Washington bawa, Napoleon bawa. Napoleon ada kerajaan cara dia. Apa namanya George Washington ada kerajaan cara dia. Lenin ada kerajaan cara dia. Nabi Muhammad ada kerajaan cara dia. Nabi Muhammad ni orang yang Tuhan lantik. Bukan orang Mekah buat pilihan raya lantik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah dipilih oleh pilihan raya, oleh kampung kumpulan mana ada. Dipilih oleh Allah. Bagaimana Nabi Isa dipilih oleh Allah sendiri, Nabi Musa dipilih oleh Allah sendiri, Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sendiri. Kerana apa dia pilih itu Allah Ta'ala punya perkara. Kenapa Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Nabi, tak ada siapa dia beritahu. Allah pilih Nabi Muhammad. Dia pelantikan Nabi Muhammad tu bukan dia buat dalam rumah, dalam bangunan tak. Pelantikan Nabi Muhammad dia buat dalam Gua Hira. Nabi Muhammad tapa di Gua Hira kerana serabut perut duduk Mekah, makan cukup, pakai cukup, menggoreng tina dia janda kaya, ahli kuprak besar, Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah pilihan dia buat tak lelaki walaupun dia miskin. Nabi Muhammad orang miskin, Siti Khadijah orang kaya, tapi dia pilih juga kerana apa? Kerana Nabi Muhammad ni orang boleh harap. As-sadiqu al-aminu. Nabi Muhammad ni kecek betul, dia amanah. Dua perkara ni menyebabkan Siti Khadijah pilih dia buat tu lelaki. Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad buat Nabi. Dia daripada azali lagi. Dalam Taurat pun ada sebut akhir zaman akan timbul seorang Nabi, nama sekian-sekian, tubuh badan tinggi dah sekian-sekian, sifat dia, perangai dia, putih hitam dia, gigi dia, depan gigi lagu mana, gigi rapat ke, ada lubang tengah ke, janggut dia, mata dia, bulu kening dia, semua Allah Ta'ala sebut dalam Taurat Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi baik, Nasara baik, kenal Nabi Muhammad supaya kenal anu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi tu yang punya Taurat, Nasara tu yang punya Injil, kenal Muhammad bin Abdullah jadi sebagai Nabi supaya dia kenal anak. Kalau kita anak kita lah gelak sekalipun bunyi suara, kenal ni anak aku hati ni lemen ni mama ni timuh ni jana. Kita kenal anak kita walaupun dah gelak, kita boleh kenal suara, kita kenal lalu tu anakmu suara tu, ni anak aku. Jadi sebagaimana ibu bapa kenal anak walaupun dah gelak dalam ramai sekalipun, begitu juga Taurat apa Yahudi Nasara kenal Nabi Muhammad walaupun tak kenal, walaupun tak tengok lagi, tapi balik kenal anak. Baik, para hadirin semua, kesimpulannya dan Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi, dia mula dakwah, kata bagi nak kata dakwah ke, nak kata usrah ke, nak kata tazkirah ke, nak kata mengajar ke, nak kata ceramah ke, nak kata khutbah, kata gigilah. Yang pentingnya Nabi, semua Nabi-Nabi di muka dunia cakap pada orang dia. Dia Nabi Isa, dia daripada Nabi Nuh AS puluh ribu tahun dulu. Pak Nabi Muhammad kerja dia boya. Pak hari ni pun di Kelantan ni kita buat majlis mengajar, kuliah hari Jumaat. Mula-mula kita buat di masjid, ambo mengajar di Masjid Muhammadi Malang.
belum balik malam tiap-tiap malam jemaah mengajar di Masjid Muhammadi. Lepas tu bila naik parti lain tak nyebut yang ngajar. Amba mari ngajar jabapah tu jabapah belakang amba ni. Jabapah ramah. Akhir sekali tak muat kita buat tanah lah. Kita minta pada polis trafik tolong jaga. Tak apa ni lah ni tu kita lagi. Mudah-mudahan insya-Allah akan terus menerus kerja-kerja ni. Insya-Allah. Baik. Dalam banyak-banyak benda hak Nabi Muhammad ajar melalui Al-Quran Karim ialah ayat kita baca tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl sampai akhir. Amanat sebut hari ni iaitu kita kaji dengan nama Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kalau mengikut kita agak orang sufi, orang tasawuf lah. Imam Ghazali tak kita sini orang panggil orang tasawuf. Dia mengarang kitab Bidayatul Hidayah, dia mengarang ta'lim, dia mengarang Ihya Ulumuddin, dia mengarang Al-Munqidh min ad-Dhalal. Banyak kitab-kitab dia yang dibaca di pondok-pondok. Baik, satu daripada tulisan dia, tulisan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, makna ihya makna hidup balik. Hidup balik ilmu agama. Gapo dia sebut? Waqal Imam Ghazali muka 61 kitab Syumul Islam. Ad-dunya mazratul akhirah. Wala yatimud din illa bid-dunya. Wal malik wad din tawaman. Fad-dinu aslun was-sultanu haris. Wa ma la aslahu fa mahdumun. Wa ma la harisa lahu fa dha'i. Wala yatimul malik wad-dhab illa bisultan. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ni tempat menanam untuk makan di akhirat. Kita bangun pagi selek mata pergi padai. Kenapa? Nak pergi menanam padi. Pergi lautan. Kenapa? Nak pergi menanam getah. Pergi ke laut. Kenapa? Nak pergi muka. Pergi masuk bukit. Kenapa? Nak terbang balak. Semua kerja baik, menanam padi, getah lah, muka lah, balak lah, korek biji lah, semua ni kerja-kerja yang kita mesti ingat cadang nak makan di akhirat. Tidak makna boleh pitih makan lo, boleh pitih buat rumah, boleh pitih beli kereta, boleh pitih bini, boleh pitih itu ini, buti sekat tu tak kena. Kita nak bini ya. Tapi jika ke bini kita boleh bawa kita ke akhirat. Nak buat rumah gilah. Tapi jika ke rumah ni boleh teduh kita daripada tarik dan daripada api neraka. Apa saja kerja buat tu muka dunia, jangan butis ke akhirat, jangan butis ke dunia, biar bawa ke akhirat. Kerana dunia mazratul akhirah, dunia tempat menanam untuk makan di akhirat dulu. Di akhirat dulu tak makan nasi dah, tak naik kereta dah, tak apa lagi, tak tidur apa dah, tak kecil berok dah. Dia ada ialah hidup seronok. Dunia lah ni kita nak makan masuk dapur, nombok sahabat retina kita lelah jelek berair mata-mata cakap nan masuk asap dalam mata. Kadang-kadang gas pecah angin rumah. Akhirat kelak ada walakum fiha ma yatashahu walakum fiha ma yatashahu. Akhirat kelak gapo hak nak boleh lalu, tak payah pecik butang, tak payah pergi dapur, nak gapo di mari. Kita kata belah mana lagu mana nanti akhirat lah. Dia mati, kalau mati dia masuk syurga, kalau syurga insya-Allah lagu 70. Yang royak barang ni bukan tok guru ya, bukan tok lebat tu. Quran royak. Siapa dia Quran? Quran mai pada Allah. Siapa dia Allah? Allah ni hak buat dunia, hak buat akhirat. Nak kata engineer pun dia lah, nak kata arkitek pun dia lah, nak kata planner pun dia lah. Allah beritahu pada kita lepas pada mu mati, depanmu ni apa lepas pada mu mati, mu tanam masuk dalam kubur, mu hidup cara dalam kubur. Hidup cara kubur. Bila hidup dalam kubur, kalau mu tak angkat ke atas dunia ni, masalah politik, masalah mengundi, masalah berapa mu buat sopa dengan hak aku nak,
Bila masuk ke kubur, aku pergi tengok kamu lalu syurga. Mu tak masuk syurga lagi, tapi mu tengok. Aku buka pintu kuburmu, nampak dapurnya, katilnya, serba mak ni kau benar hak yang kita duk nak atas dunia lah ni di akhirat kelak. Mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Di akhirat kelak mu akan jumpa benda hak mata mu tak ada tengok, benda hak hati perut mu tak ada telitah, dan benda hak telinga mu tak ada dengar. Seronok gapo semua sekali. Sekali tu aku wayak. Nak wayak lebih mu tak reti benda akan datang. Apa kita wayak budak. Awal umur anak kita umur 2 tahun 3 tahun. Awal kalau lulus sekolah, awal boleh jadi pemimpin tanah air, boleh jadi orang gaji besar. Dia telengok dengar gapo cik gaji besar, gapo gaji. Budak kecil mana dia reti. Cuma kita wayak budak kalau lulus esok ayah beli coklat. Coklat dia reti lah. Coklat anak patung bola dia reti. Begitu juga akhirat. Allah Ta'ala sebut akhirat, sebut neraka, sebut syurga, sebut benda-benda yang padan-padan dengan otak kita reti. Kalau lebih pada tu kalau berwayak apa kita reti. Jadi ulihan bagi para hadis semua, satu daripada benda Imam Ghazali sebutnya ialah ad-dunya mazratul akhirah. Dunia tempat kita menanam untuk nak makan di akhirat kelak. Wala yatimud din illa bidunya. Dan agama ni tak sempurna kalau tak ada dunia. Tak ada orang yang boleh masuk syurga kalau tidak melalui dunia dulu. Orang beranak-beranak syurga lalu tak boleh. Lalu ke dunia. Baik orang Melayu, baik orang Cina, baik orang Arab, apa sekalipun nak boleh ke syurga di akhirat kelak, baik neraka baik syurga, nak lalu ke dunia dulu. Dia kena hidup tak dunia. Anak kita 10 orang. Bisa. Hak yang ke-11 tak beranak. Anak kita 10 orang, hak yang ke-11 tak beranak. Tak ada syurga akhirat kelak. Kalau anak kita tanya apa mau adik-beradik kita 10 adik-beradik untuk syurga belakang ni, yang ke-11 apa tak ada. Dia tak beranak. Dia tak duduk atas dunia. Jadi kita duduk atas dunia ni satu nikmat yang maha besar. Ambo beranak tak lulun duduk atas dunia, tuan-tuan semua ada atas dunia. Tak mahu saudara tuan-tuan semua ni Cina, komunitas saya kira lah. Asal kita ni orang yang tidak mengubah, kita kena guna nikmat hidup ni sepenuh. Dia daripada akhir balik berhenti mati, apa hak Tuhan suruh, hak kata ke hak makan ke hak minum ke hak ceramah ke apa buat belaka. Dia ada mulut nak telan ke apa telan. Nasi ke roti ke tumian ke apa lagi sate ke lah telan lagi lah. Tapi biar serupa dengan hak Tuhan tu. Jangan telan bagi hak Tuhan marah. Nasi pun kalau kita bayar dengan duit hak curi tak sah, baik lapar baik boleh piti ada dapat poket tapi hak jual kasut orang curi masjid mana nak buat apa piti nak beli nasi perut kenyang tapi ruh kita lapar. Kita ada 2 perkara tubuh kita, ada tubuh ada ruh. Tubuh serupa berlaku jod tu ada yang itu pakaian tubuh serupa. Sebab tu amat sebut kita bila berlaku Tufan Nabi Nuh, Tufan Nabi Nuh berlaku Quran pun sebut orang yang buat kajian gali balik tempat yang dijaga tempat Nabi Nuh, tempat Tufan Nabi Nuh. Orang berjumpa dengan mayat-mayat serupa zaman Nabi Nuh itu pakaian serupa, betih, kepala, muka, tangan, muka, kaki, lengok serupa pula. Mayat tu belempangan. Jumpa dia apa nama, ada seorang pengarang nama Harun Yahya daripada Turki. Dia terjemuh dalam bahasa Melayu apa nama ni, kaum yang telah pupus. Benda ni berlaku dia gali dalam kawasan Iraq, negeri Iraq, situ tempat duduk Nabi Nuh. Mengikut cerita orang ni tak pula berjumpa dengan mayat, berjumpa dengan rumah, berjumpa dengan apa semua sekali serupa. Mana kalau jumpa balik mayat tu ada yang serupa juga, tanda orang buat ni serupa. Aku tolong orang buat tu ada itu kita panggil Allah dengan hak buat mayat hak mati 4-5 ribu tahun itu pakai akal atas serupa. Mata sama dua, lingok sama dua, mulut, lidah, kaki, perut serupa. Dan kata tengok lah ni, pergilah dunia mana sekalipun, pergi ke Eropah, naik kapal terbang, pergi ke Eropah, balik ke Asia, jumpa Cina serupa juga dengan orang Melayu, muka serupa, cuma lebih kurang sikit-sikit, 2 mati mata 2, kaki 2, menunjukkan tukar buat manusia ni orang tu belakang. Kalau proton saga, proton gapo tu, proton gapo saga tu serupa belakang.
kena bubuh nombor nak bubuh nombor. Mujur kita tak kena bubuh nombor, Tuhan buat lain sikit. Potong sagar baik, Mercedes baik, Toyota baik, semua serupa berlaku. Tubik di kilang serupa, tanda kilangnya serupa, kilang yang sama, engineer serupa, dia punya planner serupa. Nak suruh beza, nak bubuh nombor. Kereta kita bubuh nombor, motosikal bubuh nombor. Kenapa serupa? Tapi Allah Ta'ala, kita kahwin dapat anak 2 orang. Untuk lelaki nama Mamat, bini nama Timur, boleh anak 10 orang. Tak serupa. Jok daripada orang Cina pun tak serupa, orang Melayu tak serupa, orang tak serupa, orang putih betul. Kenapa? Mujur Tuhan buat lagu tu. Yang kening lain sikit, bibir mulut lain sikit, suara lain sikit. Perlu jebak lagu lain. Kalau tidak kata nombor tekuk teruklah kita. Mana bini aku nombor sekian-sekian. Teruk. Alhamdulillah. Nak rakyat, tukar hak buat orang serupa. Bila tukar buat orang serupa, maka sistem ngurus manusia juga serupa. Kereta mana banyak sekalipun urusan ini serupa. Minyak tak kini, air tak itu, lain-lain sini, tayar situ, serupa. Begitu juga manusia. Bila tukar buat manusia serupa, tukar buat Cina pun Allah juga, tukar buat Melayu pun Allah juga, tukar buat India orang asli pun serupa belaka. Maka sistem ngurus serupa. Halal haram kena jaga. Mu orang Melayu jaga halal, mu orang Cina jaga halal haram, mu orang putih jaga halal haram, mu orang hitam jaga halal haram. Kenapa? Tukar hak buat mu serupa dengan hak tukar hak buat orang halal serupa. Arak haram, judi haram, nyamuk haram, risuah haram, pecah rumah haram, dadah haram. Baik orang putih, baik orang hitam, baik orang mana sekalipun hak benda haram serupa berlaku. Tanda Tuhan ni so orang apa so. Ngundi serupa, bentuk kajian serupa. Kajian nak bentuk cara mana, cara meneroki ke, cara mengundi ke, cara mana sekalipun boleh buat, tapi syarat itu aku tu buat. Melalui nak bentuk kajian, melalui mengundi ke, melalui apa ikut umum lah, tapi asalkan bentuk kajian kena ada. Kenapa? Kena ada orang yang mengurus di rumah. Dia menteri dia namanya ibu bapa. Rumah kita ada rakyat namanya anak, dan menterinya ayah, pak. Menteri keuangan, menteri dalam negerinya mak. Mak pak ni kabinet yang jaga rumah tangga. Kapung dijaga oleh Tok Gawa, tinggi lagi jaga oleh DO, atas lagi jaga oleh MB, atas lagi jaga oleh Perdana Menteri apa semua sekali, atas lagi Agung. Itu sistem kita, tak apa. Secara putih lagu lain tak apa, asalkan serupa bagaimana aku nak serupa. Itu kata dia. Dunia tak menanam untuk makan di akhirat, dan agama tak akan sempurna kecuali melalui dunia. Nak boleh masuk syurga, kena melalui dunia. Semayang atas dunia, apa tak semayang atas punya dak, apa tak semayang atas langit dak. Wal malik wa din tau aman. Al malik raja, nak buat nama raja ke, nak buat nama petua agung ke, nak buat nama king sultan ke, atau bila agama dan raja tahu aman ni kembar, budak kembar, anak kembar. Di sebagaimana anak kembar tak anak kita belaka, muka nak serupa berapa, mungkin bila seorang jadi raja, sama ada jadi raja kau, sama ada jadi Perdana Menteri kau, sama ada gelar yang tak apa, nama gapo tak apa, raja, sultan, Perdana Menteri, king kau, queen kau. Dengan agama tak ditinggal, kerana agama ni kembar, budak anak kembar. Fadin aslun wa sultan haris. Agama menjadi tapoknya dan raja haris menjadi pengawal. Kalau wa mala asalahu famadun. Barang hak tak ada tapak utuh. Barang hak tak ada tapak utuh. Tapaknya kepada dia agama. Wa mala hasalahu fadha'i. Dia tak ada penjaga, hilang. Kalau rumah tak ada tapak, buat rumah tepi pasir pada laut, tepi laut. Rumah buat, tapi kita buat tepi laut. Mari rumah berubah sama pasir, maka paku rumah kita pun utuh habis. Kenapa? Kerana kita buat rumah di atas la aslah, tak ada tapak. Dan kalau rumah saja ada, buat tak ada, tapi tak ada haris, tak ada penjaga, bapak hilang begitu je lah. Mulai mencuri menggapo. Jadi din raja mesti dua. Raja dan agama mesti lengkap. Raja jadi asas, agama menjadi asas, raja. Hak utama ialah kerajaan.
raja kerajaan penjaga. Walaupun timul makhluk itu Islam raja baik, agama baik tak akan sempurna kecuali dengan melalui kuasa. Jadi kesimpulannya kuasa mesti ada. Dia nak boleh kuat kuasa itulah kita mengundi. Bila kita mengundi, maka kalau kita kata haram, rakyat tak boleh buat. Kalau buat juga akan dikena tindakan. Rakyat kena bayar cukai. Tak bayar cukai, kena tindakan. Jadi sebarang gerak atas rumah tangga dikawal oleh ibu bapa. Sebagai gerak dalam sebuah negeri dikawal oleh raja. Dia cara mengawalnya melalui agama, tidak melalui demokrasi, tidak melalui kebangsaan, tidak melalui apa semua. Demokrasi kebangsaan ini tidak hak mari, hak tidak tu yang punya bumi, tu yang punya langit bumi ini, tu yang punya kita dibuat oleh Allah. Demokrasi tak buat kita, kebangsaan tak buat kita, butir beras butir pun Allah Ta'ala buat, ikan bilis ekor pun Allah Ta'ala buat, air setitik pun Allah Ta'ala buat, nyo sebutir pun Allah Ta'ala buat. Dalam nyo kita belah nyo ada air, hidup ada air. Air itu dijujuk, diisak oleh akarnya, naik dari batangnya tu sampai masuk dalam buah. Sampai kerja siapa ni? Kita belahnya muda ada air, ada isi, hidup ada air. Ahli-ahli pertanian kata air disedut oleh akarnya. Waktu akarnya berserabut akannya berjuta, akannya sepunya tu berjuta, akannya kecil hak besar, sedut air, sedut naik daun umbi begitu kerah, makanya airnya tu naik kut batang, dia tapih segala kotoran berapa, ditapih oleh batangnya, suruh cari jumpa, masuk mangga, masuk buahnya, sedap kita berebut cara minum airnya. Bismillah, nak minum dia bismillah, sudah makan alhamdulillah, sudah makan lagi Allahumma at'imna ta'mana wasqina wasaqi, ya Allah beri makanlah kepada orang yang beri makan pada aku, dan berilah minum pada orang yang beri minum pada aku. Kalau boleh tiap-tiap orang ingat Tuhan, makan, sudah makan, nak tidur, bangun tidur, masuk bilik air, tubik tembok, naik kereta, buka pintu kereta, pulah kereta, semua sebut Allah, Allah belaka. Tak ada balas kita. Bila kita ngundi sepuh Allah nak, tidak sepuh orang Melayu nak, tidak sepuh orang putih nak, tidak sepuh orang Arab nak, kita berupa sepuh Allah nak. Apa hidup balas? Allah, Melayu, Cina, Melayu, apa ni? Bodoh. Rajin semua. Kita ada Allah Akbar. Kita ada hidup Melayu. Hidup Melayu. Sekali lagi Allah Akbar. Kalau hidup Melayu, Cina tak kata hidup Melayu. Kalau ramai-ramai kamu kata hidup Melayu, Cina tak kata aku Cina. Apa kata hidup Melayu? Dan kalau Cina kata hidup Cina, orang Melayu tak kata. Apa ni hidup Cina? Aku orang Melayu. Tengok beda. Lain. Tapi kalau sebut Allah Akbar, Cina walaupun dia tidak Islam, dia tak terasa gaya. Aku tak sebut Islam, aku tak sebut Allah Akbar kerana aku tidak Islam, tak apa. Tapi bila mu nak Islam, mu tak sudah dengan Islam, mu mati, nak nilai setara mana mu? Kenapa mu tak terima Islam? Tok nenek aku tak Islam. Oh tak apalah, arti mu tu nenek, aku nak minta mu tu Allah, bukan tu nenek. Tok nenek aku hari tu Hindu, aku tak tahu dia. Kita wayak. Sebab itulah wajib atas manusia, tak kira manusia tu guru kau, cikgu kau, dia kau, kapung kau, dia sebut ini lagu ni kepada anak, fa abawahu yuhawidani aw yunasrani aw yumajjisani. Nabi sebut tiap-tiap budak bila beranak dengan bersih. Beranak dengan bersih, mana dia apa namanya, syirik pun dak, jahat pun dak. Budak-budak kecil bila beranak dia tak erti nak curi, tak erti nak khianat, kecuali kalau khianat juga bila besar, mukpok dia khianat ke, maka anak dia tu mukpok dia tak ajar. Kadang-kadang kita duduk rumah benyerah mari tangga tu, sikap tu kita tengok orang kata mari nak minta hutang, kita kenal orang tu mari nak minta hutang, kita rayak anak kita, kata cik mak tak ada, mak pergi Kedah, mak pergi Kuala Lumpur. Orang tu pun balik, bila balik budak ni berasa nawak ni bagus pun. Sudah nawak ni
bagus. Kenapa pula tu balik? Kalau tidak gitu orang tu main nak minta hutang mak aku, tapi bila aku nak kata mak aku tak ada, dia balik. Maka dia kata bagus nawak ni. Sudah mak tak sedar ajar anak dia nawak. Tak sedar, tapi dia sudah tanam bibit benih dalam kepala anak dia, nawak ni bagus. Seopo dia balik nawak dengan mak dia pula. Mak, cikgu nak duit RM2. Padahal cikgu dah kata apa, tapi dia nawak. Kenapa? Dia tengok ada jasa nawak. Bila nawak, tahu dia pulah lengo. Apa nawaknya kata cikgu nak? Mak nawak juga tadi. Sudah. Ini mungkin dari segi psikologinya sangat-sangat mustahak. Apa namanya? Kita tahu benda ni, jangan buat benda muka siapa sekalipun. Kalau anak kita bela, fa abawahu yuhawidan, mokpok dia yang menyebabkan anak jadi perangai seperti Yahudi, perangai seperti Nasrani, perangai seperti Yahudi. Yang hari itu ada Yahudi ada berapa, yang mela ni Yahudi tak ada pak kita ni, kita mokpok lah ajar anak ni jadi sekular, mengundi tak tulis Islam, tulis undi benda lain. Kenapa? Mokpok ada pucuk di sini. Ini benda gini para hadis semua. Sebab itulah Imam Ghazali walaupun dia terkenal dengan nama orang tasawuf, tapi dia orang politik, dia cukup cekap. Dia menulis Ihya Ulumuddin, dia sebut benda tadi bahawa dunia ni asalnya kena reti mazratul akhirah, ladang untuk akhirat, bukan dunia ladang untuk dunia dia. Pasal lagi dua ni sebut bahawa kita ada minyak petrol, kita panggil petroleum, gas, harta Kelantan banyak, duduk tapak sopak di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kata kita buidah Kelantan ni hamba, apa kata ketua kerajaan Kelantan ni hamba, bui ke siapa dia? Bui ke JVP. JVP tidak hamba, pusat bui ke pusat, bukan bui ke Kelantan. Kita royak, kita menengung dia, menengung tu dia pelaku zaman ni. Akhirat kalau soyok mulutmu tu menawak. Harta Kelantan kena bui pada kerajaan Kelantan, ketua kerajaan hamba. Bapa tak dekat baru buat di JVP. JVP bukan Kelantan, pusat. Namun rakyat pun akhirat pula. Senyap tak apa. Atas dunia ni senyap tak apa. Akhirat pula semua senyap tak patuh. Soyok mulutmu tu. Lepas tu yang keluarnya perhatian semua Islam tibyanan likulli syai'. Islam ni menerang segala perkara. Azan kita minta tibyanan likulli syai'. Aku turun pada Quran ni Muhammad, tibyanan likulli syai', terang segala perkara. Artinya Islam ni bukan atas masjid ada. Di masjid Islam cara masjid, di market Islam cara market, di ladang Islam cara ladang, di rumah tangga Islam cara rumah tangga, ngajiran Islam cara. Tak ada benda yang Islam tinggal. Tibyanan likulli syai', buayak semua segala perkara. Waktu Nabi kita hidup 23 tahun, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Mekah ni semaya ban pun duduk 13 tahun. Semaya bannya ujung waktu Nabi duduk Mekah. Nabi duduk Mekah 13 tahun, ujung tu Nabi kita dibawa naik ke langit malam Isra Mi'raj. Kata setengah tahunnya ke 13 tahun duduk Mekah, 12 tahun tak main. Kerja berapa 13 tahun? Akidah. Pastikan akidah. Akidah mana benda yang sipu. Aqadah yaqidu, aqadah makna sipu. Apa kita kata akad nikah? Akad nikah bukan akad baku itu dak. Akad. Aqadah yaqidu, aqadah nikah maknanya sipu. Mama sipu dengan timu. Mama menjaga klien, jaga timu ni boleh. Timu jangan ngarut-ngarut jatan lain, jaga mama. Ikat. Akad nikah, akad jual beli. Akad jual beli, kita WPT cari barang. Bila ambil barang tak boleh ambil dah, tu yang barang tak boleh ambil barang. Kenapa? Kena WPT dah sipu dah. Duit barang ni tapel ni Pak Ambo, PT ni Pak Makcik, nak balik tak boleh. Belum pada kita balik, belum kita ambil beri PT yang ambil barang awal, tanya dulu berapa harga. Sudah kata Bismillahirrahmanirrahim, ambil Pak Cik duit RM2, ambil apa ni mangah tapel yang bas buku, ikat. Begitu akad 3 perkara ya. 13 tahun Nabi ya 3 perkara. Hak sipu dia. Pertama, dunia ni tidak kita. Hak Tuhan dia panggil uluhiyah. Uluhiyah, rububiyah. Itulah lebih kurang.
Yang keduanya, atas dunia seramai-ramai orang, seramai-ramai atas dunia ni ada seorang hak Tuhan pilih jadi tok guru, jadi pemimpin, jadi leader, jadi qaid, iaitu Muhammad bin Abdullah. Kenapa Muhammad bin Abdullah? Muhammad bin Abdullah tak mengaji. Dia sengaja tak beri Nabi Muhammad reti menulis, reti baca. Betul terus ilmu dia mari daripada Jibril alaihi salam. Litukhrijan nas min adh-dhulumat ila nur. Aku waktu Al-Quran ni, hey Muhammad, padamu litukhrijan nas min adh-dhulumat ila nur, supaya mu tarik keluar orang daripada bermacam-macam gelap pada cerah. Kita duduk atas dunia lain. Ambo mari sini kerana program ambo ngajar misal. Tok guna ikhwan tu kuliah. Baik, dia mau mari sini kenapa? Nak dengar kuliah. Ambo turun rumah ada tujuan. Dia mau turun rumah ada tujuan. Ada hak mari nak dengar kuliah, ada hak nak pergi kedai, ada nak jumpa sahai, ada nak beli buah-buahan. Baik, kita mari ke dunia ni, tujuan kamu. Kita beranak tamu ke dunia. Tujuan kamu. Nak kata mana? Sekeh lama tahu. Aku tak tahu aku beranak apa besar-besar, apa besar gini. Senang main. Nak boleh hidup atas dunia ni kena ada bumi, kena ada sayam tari, kena ada butir beras, kena ada butir jagung, kena ada ikan, kena ada udara, kena ada oksigen, nitrogen. Barang-barang orang tak boleh buat. Tak ada orang yang boleh buat dunia, tak ada orang yang boleh buat sayam tari, tak ada orang yang boleh buat air jet, tak ada orang yang boleh buat ikan bilik, tak ada orang. Dia buatnya orang lain. Siapa dia orang lain? Mak pak muda, mak pak aku dak, kerajaan muda, kerajaan aku dak, parti muda, parti aku dak. Siapa dia buat? Allah. Tanda Allah ni cerdik. Mana nak buat bumi? Dia pusing bumi 24 jam temu takut. Kita nak tolak kereta mampu, perlu hijab. Ni pusing bumi. Pusing bumi buat sekali yang mentari. Ada pusing timur barat, ada utara ke selatan, ada temu 70 tahun temu sekali takut. Sampai kita boleh buat kalender. Cerdik orang Tuhan. Orang cerdik dia tak buat benda yang tak ada tujuan. Kau turun tangga ngok ringat kau nak balik? Tahu. Tak cerdik itu tu. Dia buti aku nak pergi kedai. Aku nak pergi bilik air. Aku nak pergi ambil lembu. Aku nak pergi jumpa mamak. Main ngok kau nak balik ni? Tahu. Kaki dadah ni dia ni. Tak tahu lah kau nak. Allah Ta'ala cerdik. Dia buat sakara, buat ada tujuan. Soalnya dia buat orang yang ada ternia ni, tujuan kamu. Cuba tanya siapa dia. Sekeh lama boleh ayat. Nak ayat gua nak tidak kita buat, dia buat. Tidak kita buat, dia buat. Nak tahu ni tanya dia. Tanya dia ni lah. Nak tanya Tuhan sendiri tak boleh. Tanya siapa dia? Tanya orang tengah, jurucakap yang bertauliah kita panggil. Supaya kerjaan lantik di tok di Kuala Krai, tok di Pasir Putih, tok di Tupak, tok di mana lagi macam, tok di Ulu kan. Ini jurucakap kerjaan bertauliah. Nak boleh pergi ke Kuala Krai jadi CEO ni kena ada pelantikan surat. Boleh ke DO jadi jeli ke mana kena ada pelantikan surat disuruh oleh SUK ke apa semua sekali. Allah Ta'ala dia lantik orang juga. Dia tak lantik malaikat jadi Nabi. Kalau lantik malaikat bahasa malaikat tak reti. Duduk mana malaikat tak tahu. Maka dia lantik orang. Dia lantik orang, dia beri tauliah. Namanya mukjizat. Tak ada Nabi ternyata tak ada mukjizat. Mukjizat ni kita panggil benda yang pelik. Tak fikirlah kepala kita. Satu mukjizat. Dia tiap-tiap Nabi ada mukjizat. Ia mati Nabi, matilah mukjizat dia. Mukjizat Nabi Isa. Al absar wa yuhyil mauta bi iznillah. Aku boleh hidup orang mati, aku boleh bom orang akmah, aku boleh bom orang akmah ni orang hok tak ada kanta mata. Doktor lah ni boleh berubah orang hok kelabu mata sekiranya kanta dia masih bersih, orang tak usuk. Nabi Isa ni boleh berubah orang akmah, mata putih mata tak ada, tapi dia boleh berubah. Ini mukjizat. Tapi bila Nabi Isa ada, tak ada. Nabi Musa ada mukjizat cara dia. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim mukjizat dia Raja Namrud bakar api. Bakar pula bukan bakar kerah orang kapung kepung kayu. Nak marah doa Namrud. Kan Namrud kata aku Tuhan.
Nabi Ibrahim kata, tidak Tuhanku, Tuhan, kalau Tuhanku Tuhan enggak, bawa tari, bawa naik kulit jatuh esok. Tari lari Tuhanku naik kulit naik, jatuh. Coba Tuhanku naik tari jatuh bagi esok. Lengok-lengok semua tak nak buat menatan ni, bahasa jahat, bahasa nak malu aku. Nak malu ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim soal dia penuh tak dijawab. Bunuh tak boleh bunuh dengan pedang. Kalau bunuh dengan pedang 8 kali mati. Aku nak tengok Ibrahim ni gelepar lah api. Adalah tu aku, tuan cik datuk, tu dah pelepah. Aku nak tengok betul, aku nak tengok. Aku nak suka. Nombor sangat lawan aku. Aku gelepar lah api. Tahu-tahu bila api panjang besar, nak masuk, tak ada wadah, nak bagi heret Ibrahim masuk dalam api. Dengan wadah-wadah panah juga. Panah buat bidah, menjanik bidah. Betul, bidah sah menjanik masuk dalam api. Gadir nanti dengar Ibrahim gelepar. Ibrahim minta maaf tu aku, minta maaf tu aku. Dak dia peliknya Allah Ta'ala boleh ke yang Jibril siu api ke apa tak ada apa, tak isu. Jibril buka setu air kat langit bau mampu api. Duk. Jibril buka setu angin bau tiup angin kencang mampu api. Duk. Duduk dia. Allah pelik. Tahu-tahunya ya naru kuni bardan salatan ala Ibrahim. Api, budak aku tu. Sudah. Jaga molek budak aku. Jangan bardan selamat. Kuni sejuk. Aku tarik kuasa panah daripada jadi sejuk. Api jadi sejuk. Tapi jangan sampai jadi air batu. Sejuk. Ibrahim tak boleh gerukkan sejuk budak. Jangan. Wassalamu Ibrahim. Nabi Ibrahim tubik cangik. Boleh dia atau bawa ke Mesir, ke Kaabah lah. Kaabah lah ni orang yang pertama duduk di Kaabah, di tempat Kaabah tu Ibrahim AS, 2 beranak. Orang Siti Hajar, anak dia Nabi Ismail. Pucuk Iraq. Berapa jauh Iraq dengan Saudi, berapa jauh Iraq dengan Mesir. Jalan tak boleh. Kenapa? Mukjizat. Siapa di Mekah pula tinggal bini Hajar, dia tinggal pertama supik kata orang, tinggal segrebo satu letter ngok pergi. Hajar kata nak kuana ben tak pada punggung. Allahu amaraka bihada, Allah Ta'ala aku suruh tinggal amal sini dengan anak kecil ni. Tak apa kata izan la yudi'una. Hak tino ni Siti Hajar ni, mak ke Siti Hajar, mak Nabi Ibrahim. Dia tanya tok laki nak ikut mana tu? Tinggal budak ni, tinggal amboi. Allah Ta'ala kau suruh. Ya kan? Kau cakap tu Tuhan tak buat kena. Allah getin. Jatah pada kau jatah. Semangat tu bila bunyi kata Allah suruh, idzal la yudi'una. Kau cakap tu Tuhan tak buat kena pada kau. Menyebabkan Nabi Hajar letak anak dia berapa kayu sah. Dulu ada kayu sepohong di tempat Kaabah tu. Siti Hajar naik bukit Safa, cari air habis dah supik ni, turun Safa, naik Marwah, turun Marwah, naik Safa, 7 kali lelah jelek Siti Hajar, tak ada air. Mari tengok ada air tepat Siti Nabi Ismail. Dia katanya Nabi Ismail bila teriak lapar ni, dagu air ni, dia teriak, kaki dia tunjak kaki tu menyebabkan air tubik. Padahal boleh Tuhan nak buat tubik telaga, tubik curu gitu supaya pacu gitu. Ulama kata ni nak ajar pada orang sebagai rezeki kena gerak siku. Jangan tunjuk minta Allah minta rezeki kerja malah kena buat kerja. Sampai Ismail pula kecek tu pun nak boleh kena air, dia tunjuk kaki dia tumit dia budak kaya teriak tu kan, akhir tu biar. Siti Maryam mak Nabi Isa, beranak Nabi Isa tak ada tok lelaki. Semua kata Siti Maryam ni bari kita panggil pelacur. Allah ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan. Ya Allah, dia kata kalau boleh aku mati belum pada ni. Susahnya aku ya Allah, tok lelaki tak ada, tahu-tahu perut sarak nak beranak. Peluang betul dah aku berzina. Peluang luas. Maka nyat gila masuklah bukit, masuklah hutan, nyanda di pohon taman, punyo tu. Nyanda punyo sore. Tu ayat wa huzi ilaika bi jiz'in nakhlah. Maryam, kocoklah pohon taman tu.
Mariana orang tina mengandung, so kocok punya. Orang jantan tak kocok punya. Tapi Siti Maryam disuruh oleh Allah dalam Quran, wa huzzi ilaika bijiz'in nakhlah. Kocok punya. Kau tamat kocok. Tusaqit alaika rutban janiyah. Buah tamat kaluruh, buah pula buah putih. Rutab tu kita panggil rutab. Dia ni panggil rutab. Buah putih. Kalau buah masuk mudah tu, buah putih. Suruh orang tina hak ngandung nak bawa tubuh tak gerak, tapi suruh kocok. Padahal boleh suruh dia dah nak suruh ada gerak sini tu lah kerja, biar kerja. Allahu Akbar. Para hadirin semua, sebab tu dunia panggil musabbibul asbab. Dunia ni panggil musabbibul asbab. Tepat kita guna segala sebab. Guna mata, guna otak, guna kaki, guna tangan, guna otak, guna berapa bagi membolehkan apa semua sekali. Begitu juga masalah mengundi, masalah berapa. Mengundi kena mengundi. Dijual apa? Bentuk kerajaan ni asasnya Islam. Bukan asas demokrasi, bukan asas kebangsaan, saya Islam. Dalam Islam tu demokrasi pun ada, kebangsaan pun ada, segala-gala pun ada. Ini benda para semua. Nak percaya, saya tak percaya sudah. Akhirat aku mau jumpa gua. Aku tak halal sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Asal lagi. Atas dunia apa sebut tadi? Ada kerajaan demokrasi, ada kerajaan komunis. Amo pergi belakang negeri demokrasi, amo pergi Amerika, amo pergi Amerika apa kali, 3-4 kali pergi. London pergi, Perancis tak pergi lagi. Komunis pergi, Beijing pergi, Uzbek pergi. Negeri komunis sama-sama ada jalan raya, sama ada bangunan, sama-sama ada kereta, sama ada kapal, sama ada kapal terbang, sama ada kapal angkasa. Komunis ada bangunan. Gilah para hadirin semua ni mudah benar lancung ke Beijing naik komunis. Rumah serupa dengan Amerika. Amerika gila ke London, apa Washington, apa Amerika, London, New York. Sama-sama rumah sama-sama. Tapi apa bala? Perang tak habis-habis pakhlan. Cerita tak perang pula di Korea Utara, Korea Selatan dia kena perang. Komunis demokrasi so. Padahal jalan raya serupa ya. Tidak kata naik komunis jalan raya belok kau buting apa ni bolak kau pun tak. Apa bala? Jawabnya kerana berebut ideologi. Berebut nak sabar. Orang komunis nak sabar ideologi dia. Orang demokrasi nak sabar. Kita Islam. Islam serupa tu juga. Islam, negeri Islam. Buat jalan raya juga. Dari Kelantan kita pergi 20 tahun. Hamba tak kata jalan Kelantan kena buat bolak berapa bulan. Tak. Nasi kena tokoh-tokoh kata bolak berapa bulan. Tak. Tapi yang marah sangat kenapa? Barisan kenapa marah sangat? Berebut nak sabar. Barisan nak sabar ideologi dia, iaitu agama lain, politik lain. Islam nak jaga agama apa ni, ideologi akidah dia. Agama dia politik mesti serupa. Kita tengok budak-budak sekolah, budak sekolah pakai baju biru, ada lengan biru, bala polis biru, bangunan kerajaan biru. Bahkan kalau loan, kalau tepek apa ark kelembuan. Padahalnya kata agama ni politik lain. Nawak ya. Bila orang komunis dia nak tengok komunis belakang, makan minum, rumah tangga, kecil kira, mesti sistem komunis. Harta benda cari, tapi sistem komunis. Orang demokrasi kita juga. Nak tengok barang kerja semua rakyat dia, demokrasi. Islam nak kita juga. Islam nak tengok semua gerak-gerik manusia, Islam. Bentuk Islam. Kalau kita warna hijau, hijau ni go green, orang nak belakang green. Biru ni bagai tak ada. Biru ni serta je, biru tak ada. Laut biru menawak. Apa dia kata laut biru? Laut biru, langit biru menawak. Pergilah pergi ke laut, mana ada jumpa air laut biru? Tak ada. Koya dongeng belakang. Dacing bagai tak ada lon mengalu. Boleh ada semua siam boleh bagi sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allah.